Malaysia bakal membuat perhitungan hidup dan mati apabila turun menentang Bahrain dalam aksi kedua peringkat kumpulan E Piala Asia 2024 pada Sabtu, 20 Januari 2024. Harimau Malaya wajib mencatatkan kemenangan dalam menghidupkan sisa-sisa perjuangan mereka dalam kempen Piala Asia ini setelah dibedil Jordan 4-0 dalam aksi pembukaan tempoh hari. Berdasarkan hipotesis awal, tiada perbezaan besar di antara Bahrain dan Jordan dalam aspek gaya permainan apabila mereka cenderung untuk bermain secara terus serta mengeksploitasi kekuatan fizikal yang dimiliki oleh pemain mereka ke atas pasukan lawan. Malah, kedudukan ranking FIFA terkini juga menunjukkan bahawa Bahrain berada di ranking ke-86, manakala Jordan berada di ranking ke-87. Oleh yang demikian, anak buah Kim Pan-gon boleh menjangkakan bahawa mereka bakal berhadapan dengan gaya permainan lawan yang hampir serupa, sekaligus menuntut pasukan untuk memperbaiki isu cohesion yang berlaku dalam perlawanan terdahulu, bagi mengelakkan gawang pasukan dibocori. Ada 4 perkara yang perlu diawasi oleh Harimau Malaya dalam meneutralkan ancaman Bahrain. Skuad kebangsaan menjadi mangsa kritikan dari segelintir penyokong yang mendakwa sistem 3-4-3 yang digunakan dalam perlawanan menentang Jordan tidak serasi dengan kemampuan pemain yang diturunkan dalam perlawanan tersebut. Untuk perlawanan ini, menjangkakan bahawa Bahrain akan mengekalkan sistem serta kesebelasan utama pasukan yang sama ketika bertemu Korea Selatan, dengan formasi 4-4-2 atau 4-4-1-1 yang telah digunakan oleh Dilmun Warriors dalam 5 aksi terdahulu. Malaysia perlu berwaspada dengan struktur serangan 4-2-4 Bahrain, dengan kawalan ketat harus diberikan kepada 2 pemain sayap lawan, iaitu Mohamed Marhun dan Ali Madan, yang mempunyai kepantasan serta kualiti gelecekan yang mampu merobohkan blok pertahanan Harimau Malaya. Bagi pasukan Malaysia pula, menjangkakan bahawa Kim Pan-gon akan melakukan sedikit rombakan kepada barisan pemain, serta menukar sistem permainan daripada 3-4-3 kepada 4-4-2 yang berorientasikan flexibility, di mana ianya boleh berubah kepada 4-2-3-1 serta 4-3-3 mengikut situasi permainan. Perancang berpengalaman negara, Brandon Gunn, dilihat calon yang ideal untuk dipertaruhkan dan bergandingan bersama Stuart Wilkin sebagai double pivot pasukan. Kerja keras yang dimiliki oleh Brandon dalam memberi perlindungan kepada ruang antara center back serta full backs pasukan. Visi hantarannya turut membolehkan Malaysia melancarkan serangan dari deeper area. Selain Malaysia juga memerlukan pemain yang selesa untuk melakukan ball circulations di fasa awal serangan bagi mencari sebarang bukaan di antara garis pertahanan Bahrain. Keadaan ini sekaligus menjadikan dirinya calon paling baik bagi memikul tanggungjawab tersebut. Bermain dengan sistem back four, Malaysia memerlukan center backs yang selesa bermain di garisan tinggi ketika Junior Elstel kelihatan sedikit bergelut dalam aspek ini ketika perlawanan menentang Jordan. Situasi ini membuka peluang buat Syahrul Saad untuk bergandingan bersama Dion Kools sebagai gandingan pertahan tengah bagi menghadapi perlawanan ini. Tactical tracks ini juga berpotensi untuk menggunakan kemampuan sebenar Arif Aiman untuk memainkan peranan sebagai false 10 bagi mengeksploitasi space in between the lines serta meletakkan Arif Aiman untuk mencipta situasi positional superiorities yang mampu membawa masalah kepada pertahanan Bahrain. Perkara ini sejajar dengan saranan Tengku Mahkota Johor yang melontarkan pendapat bahawa Harimau Malaya memerlukan pemain nombor 10 bagi menghidupan serangan pasukan menerusi satu perkongsian di media sosialnya. Bahrain dijangka menyusun blok bertahan mereka secara mid-blocks 4-4-2 di mana penumpuan utama mereka adalah untuk menutup pilihan hantaran tengah serta memaksa Harimau Malaya untuk banyak bermain secara negatif menerusi hantaran-hantaran jauh yang kurang efektif. Mid-blocks 4-4-2 ini juga digunakan ketika menentang Korea Selatan, dengan kedua-dua penyerang mereka mengenakan shadow marking ke atas double pivot pasukan lawan, serta menghalangkan permainan pasukan lawan ke bahagian sisi padang. Situasi ini mendorong Korea Selatan untuk melakukan pengedaran bola ke segenap kawasan padang dalam usaha untuk mencari bukaan ruang di antara pemain Bahrain bagi mencipta peluang menjaringkan gol.
Meskipun blok pertahanan Bahrain didirikan oleh pemain-pemain mereka yang memiliki kualiti fizikal, namun mereka kelihatan sedikit bergelut dalam melakukan peralihan garisan pertahanan mereka tatkala pemain lawan melakukan ball circulations. Kelewatan peralihan garisan pertahanan oleh pemain Bahrain berpotensi untuk menghasilkan bukaan ruang di antara pemain mereka, sekaligus membolehkan hantaran penembusan dapat dilakukan bagi menembusi blok pertahanan kompak mereka. Malaysia boleh mengeksploitasi isu tersebut menerusi flexibility dalam aspek struktur bagi merencana binaan serangan pasukan daripada penjaga gol. Mobility yang dimainkan oleh Brandon berupaya untuk membantu Malaysia mencipta numerical superiorities ketika fasa awal serangan bagi melepasi garisan tekanan pertama Bahrain. Situasi ini turut mampu menolak Matthew Davis ke zon yang lebih tinggi, serta meletakkan Arif Aiman di posisi yang lebih menguntungkan pasukan. Malaysia juga harus mengoptimumkan pergerakan off the ball di kalangan pemain bagi membuka lorong hantaran buat rakan sepasukan. Lorong hantaran tersebut akan membantu Malaysia untuk menembusi blok pertahanan lawan menerusi kombinasi permainan bagi membebaskan dua watak serangan penting negara iaitu Faisal Halim dan Arif Aiman, serta mensasarkan ruang yang ditinggalkan di belakang barisan pertahanan Bahrain. Isu cohesion yang dihadapi pasukan Malaysia ketika menentang Jordan tempoh hari menyukarkan kita untuk menghentikan transisi serangan pasukan lawan dengan efektif. Isu tersebut berpotensi untuk kembali menghantui anak buah Kim Pan Gon apabila Bahrain dilihat begitu berbahaya apabila mereka berada dalam fasa transisi serangan, terutamanya menerusi kepantasan dua pemain sayap mereka iaitu Mohamed Marhun dan Ali Madan. Ali Madan menggunakan kepantasan yang dimilikinya untuk menyerang bukaan ruang hasil dari kedudukan pertahanan lawan yang tidak tersusun ketika transisi permainan berlaku, sekaligus membolehkan Bahrain mencipta peluang untuk menjaringkan gol. Ketika perlawanan menentang Korea Selatan, Bahrain telah memenangi 53% duels, sekaligus menunjukkan kemampuan mereka untuk bergasak secara fizikal bagi memenangi penguasaan bola, terutamanya di kawasan mereka sendiri. Kekuatan fizikal yang dimiliki pemain Bahrain turut memberi kelebihan dalam perebutan bola di udara terutamanya menerusi situasi bola mati. Kelebihan ini turut membolehkan pemain penyerang mereka Al-Hashsesh untuk menerima hantaran bola secara terus daripada rakan sepasukan, serta melakukan tugasan hold and link up play bagi membantu ansur maju pergerakan bola dengan lebih pantas bagi melepasi tekanan pemain lawan. Bahrain dijangka menyusun serangan mereka berasaskan struktur 4-2-4 di mana mereka cenderung untuk melepasi pemain tengah mereka dengan melancarkan hantaran terus daripada penjaga gol serta pemain pertahanan mereka bagi mencari empat pemain serangan mereka yang diterajui oleh Ali Madan, Komel Al-Aswad, Al-Hashsesh dan Mohamed Marhun. Ibrahim Lutfala ketika aksi menentang Korea Selatan cenderung untuk melakukan hantaran-hantaran terus untuk segera bermain keluar dari kawasan bertahan bagi mencari pemain-pemain serangan pasukannya. Organisasi serangan ini bertujuan untuk menggunakan kualiti fizikal serta kelajuan empat pemain serangan mereka dalam usaha untuk mencipta peluang jaringan gol. Pasukan Bahrain juga dijangka akan mensasarkan pemain penyerang mereka Al-Hashsesh bagi membolehkan Bahrain untuk ansur maju permainan dengan mengeksploitasi kekuatan fizikal pemain penyerang mereka tersebut untuk melindungi bola serta melakukan kombinasi permainan bersama rakan sepasukan yang lain, serta menjadikan struktur serangan 4-2-4 Bahrain menjadi lebih efektif. Malaysia harus memperkemaskan aspek mempertahankan kawasan sisi pasukan, di mana double pivot pasukan harus membantu pertahanan sisi pasukan untuk menghentikan gerakan serangan Bahrain yang akan digerakkan oleh dua pemain sayap mereka iaitu Ali Madan dan Mohamed Marhun. Mohamed Marhun memiliki kualiti gelecekan serta kepantasan yang mampu menarik keluar pemain pertahanan lawan ke bahagian sisi, sekaligus mencipta bukaan ruang di bahagian tengah yang dieksploitasi oleh Ali Madan, serta membolehkan kombinasi permainan di antara Mohamed Marhun dan Ali Madan bagi membantu Bahrain menjaringkan gol menerusi Al-Hashsesh. Pasukan Harimau Malaya harus meningkatkan disiplin mereka ketika bertahan bagi meneutralkan ancaman serangan empat serangkai pasukan Bahrain.
Malaysia juga perlu berdisiplin dalam melakukan pengedaran bola, serta mengelakkan sebarang kesilapan dalam melakukan hantaran yang berpotensi mendedahkan pasukan kepada ancaman transisi serangan pantas pasukan lawan. Berdasarkan sifir mudah, tiga mata akan menghidupkan peluang kita untuk merebut tempat ketiga terbaik bagi melepasi saingan peringkat kumpulan, sementara kekalahan akan menyebabkan Malaysia ditunjuk jalan keluar daripada kejohanan berprestij Asia ini. Namun, barisan kejurulatihan serta pemain Malaysia tidak akan berdepan cabaran getih ini berseorangan, kerana doa dan sokongan jutaan rakyat Malaysia akan mengiringi ngauman Harimau Malaya untuk menerkam Bahrain.